Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu, terima kasih kerana masih terus setia bersama dengan channel saya Abdul Muiz Rosli. Kepada anda yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tetapi kepada anda yang masih belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like dan share video ini, mana tahu memberi manfaat kepada anda semua. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda, perlu tak pelajar-pelajar di universiti ini memiliki komputer riba? Sebab ramai yang bertanya kepada saya tentang hal ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, saya ni bukanlah pandai sangat dalam komputer, tetapi bolehlah saya nak katakan sebagai pengalaman. Jadi saya kongsikan sekadar apa sahaja yang saya tahu. Rakan-rakan yang saya kasih sekalian, begini, bila kita sebut tentang komputer riba, sebenarnya kalau nak diikutkan zaman saya belajar dahulu, sekitar tahun 2001 dan sebagainya, kan dah lebih 20 tahun kan, dah hampir 20 tahun sebenarnya. Mungkin pada waktu itu penggunaan komputer riba ni tidaklah begitu meluas, sebab komputer riba ni agak mahal pada waktu itu. Tetapi waktu saya di universiti memang sudah memerlukan komputer untuk kita buat kerja-kerja, terutamanya assignment dan sebagainya kan. Jadi bagaimana kami menggunakan komputer pada waktu itu? Ada dua cara. Pertama, kita pergi ke sisi, dan yang kedua, kita pinjam kawan-kawan. Kalau nak pergi ke makmal komputer di universiti memang sangat ramai dan perlu beratur. Jadi kalau zaman dulu dah guna komputer, apatah lagi zaman sekarang. Okey, baik. Bila kita sebut tentang penggunaan komputer ni, para pelajar, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, kita kena ingat, duduk di universiti memerlukan kos yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab dulu ketika kita di sekolah, mak ayah kita bagi RM3, RM4, RM5 duit belanja kan. Cukup tak untuk belanja di sekolah? Ya, sangat cukup. Kerana apa? Kerana lepas anda balik sekolah, makanan dah disediakan, dekat rumah semua ada. Tetapi bila anda dah berada di universiti, banyak perkara yang perlu anda sediakan sendiri. Cari makan sendiri, kemudian membeli peralatan sendiri dan sebagainya. Kalau dulu mak kita nak minta duit, mak boleh bagi. Tetapi sekarang ini kalau nak bagi hari-hari itu mungkin mustahil. Biasanya mak ayah akan bagi sedebuk sekali untuk perbelanjaan sebulan, dalam mungkin 400, 500 dan sebagainya. Jadi duit itulah yang perlu kita gunakan secara bijak untuk memastikan bahawa perbelanjaan selama sebulan itu cukup. Dan kalau kita gunakan untuk pergi ke sisi semata-mata untuk buat assignment, saya kira mungkin perbelanjaan kita sudah terpaksa dikecilkan semata-mata untuk menyediakan duit pergi ke sisi. Jadi solusinya apa? Solusinya belilah komputer sendiri. Mahal tak? Kalau kita nak tanya komputer mahal ataupun tidak, dia sebenarnya terpulang kepada diri kita sendiri. Sama ada kita nak beli komputer yang baru, yang biasa-biasa, yang mahal, yang second hand dan sebagainya. Okey, baik. Saya pernah membeli sebuah komputer yang bagi saya, memang niat saya memang nak menulis sahaja. Menulis dan mungkin buat sedikit kerja. Saya beli harganya sekitar 1,200 macam tu lah kan. Sebab bagi fikiran saya, sebab tugas saya ialah nak menulis sahaja. Tetapi kan, selepas PKP hari itu, banyak perkara yang saya nak guna ataupun saya nak buat, tetapi komputer saya tak support. Sebab komputer saya sangat orang kata apa, minima penggunaannya. Mungkin sekadar tonton video, menaip, ataupun yang ringkas sahajalah kan. Nak buat video ataupun kita nak live sendiri pun tak berapa sesuai. Jadi pada waktu itu saya rasa menyesal. Kenapalah pada waktu aku beli dulu, mungkin 3-4 tahun yang lepas, aku tak invest satu jumlah yang besar untuk mendapat satu komputer yang sangat baik kan, yang sangat hebat. Sekurang-kurangnya saya boleh gunakan komputer itu mungkin 5-6 tahun akan datang berdasarkan spesifikasi. Jadi kalau kalian nak beli komputer, belilah
Mungkin ada yang kata, cikgu saya nak menulis saja. Boleh, tak ada masalah. Mungkin semester 1, semester 2 anda nak menulis. Tapi bila dah masuk semester 3, 4 dan 5 dan 6, pada waktu itu mungkin ada banyak lagi projek yang anda nak buat, tetapi komputer tak support. Sekiranya kalau nak beli, saya cadangkan belilah yang baik sedikit. Kan alang-alang beli, biarlah beli yang baik sikit. Supaya apa? Supaya boleh pakai lebih lama. Kalau nak beli itu second ke nak beli baru? Kalau ada duit, belilah yang baru, kan? Kalau tak ada duit, jangan risau. Banyak komputer ataupun laptop terpakai ataupun kita namakan sebagai second hand yang saya kira sangat orang kata apa? Baik, kan, dari segi spesifikasi. Contohnya macam laptop saya ni, saya kongsikan kepada anda. Ini dia laptop HP second hand sahaja. Saya beli 1,000 lebih, tak sampai pun 2,000, tetapi spesifikasinya sangat bagus. Antaranya ialah i7, kemudian RAM-nya 8GB dan hard disk 1 terabyte. Second hand, kan? Harga tak sampai pun 2,000. Jadi kepada anda, kalau tanya perlu ataupun tidak laptop di universiti, ya, jawapannya sangat perlu. Nak beli macam mana? Belilah yang baik sedikit, sebab kita nak pakai lama, kan. Bila spesifikasi itu biarlah berpanjangan, sebab mungkin semester 3, 4, 5 ataupun 6 kita nak buat video. Bila kita buat video nanti tak support pula, ataupun kita nak buat projek-projek yang lain nanti tak support pula. Nak beli yang baru ke nak beli yang second hand? Terpulang, belilah ataupun bergantunglah kepada apa yang anda ada. Kena tak buat sekarang ni? Sekarang ni mungkin tak berapa penting sangat, tetapi mungkin dah masuk semester kedua, waktu itu laptop mungkin dah jadi satu keperluan. Jadi kepada anda, kalau dah dapat duit PTPTN, duit pinjaman, duit tajaan dan sebagainya, tolong simpan sedikit dan sisihkan untuk pembelian komputer riba. Saya kira setakat saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan sekali impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.